Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasuli Rabbil Alamin, Nabiyyina wa Habibina wa Qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Haji dan hajah muslimin dan muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada petang ini 18 Zulhijjah 1443 bersamaan dengan 17 Julai 2022, kita masih berada di sini. Alhamdulillah. Beradanya kita di tanah haram Mekah ini satu peluang, Arab kata fursah, untuk nak menambahkan lagi aset-aset besar kita. Kerana solat di sini, sekali solat 100,000. Agak-agaknya berapa juta lagi kita nak boleh raih pahala di sini. Banyak juta lagi. Perbanyakkan. Di bilik pun sama. Agak solat je sunat kalau ada ruang. Tak ada ruang mari sini. Kita solat banyak-banyak. Dan ada peluang kita tawaf, kita tawaf. Cuma sa'i sunat tidak ada. Jangan terlebih SOP pula. Saya ni hari ni berasa kerah hati-hati ni dah. Sa'i sunat tak ada. Naik bukit sunat tak ada juga. Lain pada bukit Safa kata ke umrah. Tapi mengembara, melihat sejarah itu sangat penting. Sejarah sangat penting. Pasal itulah siapa-siapa jemaah yang ada peluang, insya-Allah kita bawa, kita berjalan tengok setakat mana yang kita mampu lah. Boleh naik-naik, yang tak boleh naik kita tengok di bawah. Yang pentingnya saya cuba nak kaitkan semua tempat yang berada di Mekah ini adalah dengan Nabi SAW. Ini tempat yang kita duduk di kawasan dia, daripada rumah Nabi, daripada maulid Nabi, tempat Nabi lahir. Nabi dia boikotkan di kawasan Syekh Abi Talib 3 tahun dia boikot. Kenapa kita tak mau pergi tengok? Kenapa kita tak nak belajar sejarah? Kemudian kita pergi tengok tempat Nabi dihina dan diberi kemenangan. Itu tempat. Mana pula tu? Tempat tuan tu selalu pergi dah atau pergi Safa. Cuma kadang-kadang kita tak ingat. Pasal tu kita sibuk nak siapkan sa'i. Kita terlupa kepada hikayat dan sejarah. Ini penting dalam kita ulang kaji balik pada jemaah sekalian dalam isu yang berkait dengan Rasulullah SAW. Semalam ada orang baca buku ni. Dia kata, kenapa Ustaz tak bawa orang pergi ke Bi'r Rutua? Bi'r Rutua ni telaga tempat Nabi masuk Mekah, dia mandi situ. Kita kata telaga tu ada di belakang, duduk dalam pagar-pagar pembangunan sekarang. Dulu kita pergi, dia duduk di tempat khas. Baru ni anda pergi, ada lagi, dia tak bentukkan. Telaga tu pergi itu tidak ditimbus. Cuma macam mana dia nak buat saya tak tahu. Dalam di celah-celah pembangunan besar ni, mungkin dia akan buat satu tempat khas itu. Allahu a'lam, dia panggil Bi'r Rutua. Sebab dia ada kaitan dengan sunnah Nabi SAW. Nabi dia nama. Sebelum masuk Mekah dia tidur, dia mandi situ. Dia mandi siap-siap, baru dia pergi tawaf. Kita pun mabit kitanya, Bi'r Rutua kitanya hotel. Nah, masuk hotel siap. Kalau pakai yang ihram kita tak bersih, kita tukar. Ya, pakai baju-baju yang kotor kita tukar dulu. Kalau rasa bau tak sedap, dia kata, Ustaz kenapa mandi belum tawaf? Lepas tawaf kan berpeluh. Maknanya nak pergi tu kena mandi dulu. Ambil, orang panggil persiapan. Khuzu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah perhiasan kamu itu bila nak pergi masjid. Pergi masjid kena pakai macam. Kita ni pergi masjid mari ke rumah, cak rumah tinggi ya baju. Tak, kena bagi cak rumah tinggi. Baju pagoda tu lah. Nak pergi pejabat, jangan main koci anda lagi panas-panas koci juga. Nak kata boleh itu sudah jadi satu trend. Nak koci anda. Tahu? Tak tahu. Ni kat di sini tu. Hakak, rasa panas. Baik, saya nak masuk pada kisah kita. Hikayatun fiqhiyatun, hikayat yang ke-as-salisah wa thalasun ba'da al-mi'ah. Yang ke-136. Apa cerita dia? Ani Zuhri qala. Zuhri ini seorang ulama, kita akan perkenalkan nama dia nanti insya-Allah. Qala balaghana
sampai maklumat kepada kami daripada Salim bin Abdullah bin Umar. Jadi Zuhri ni yang ambil daripada guru dia nama Salim bin Abdullah. Abdullah siapa? Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, sahabat. Mana dia dengan Nabi itu 3 ya. Zuhri, Salim, Abdullah bin Umar. Rapat dia punya silsilah terdekat. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ramal jamratal ula. Ingat ni, Haji dan Hajjah ingat balik apa yang kita buat. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam melontar jamrah yang pertama, ini untuk hari raya lah ni, apa ni maaf, hari tasyrik. Hari raya kita dah bincang itu. Nabi melontar hari raya jamrah apa? Kubra, jamrah Aqabah. Sebab apa nama Aqabah? Kenapa? Dia duduk di celah lorong, nanti bukit tepi. Kubra tu sebab nak beza Ula, Usta, Kubra sama yang jumrah dia ni. Jadi dia melontar jumrah yang pertama. Dia kata tali masjid yang mengiringi Masjid Khaif. Alhamdulillah ada jemaah kita yang pergi ke Masjid Khaif. Ada yang tengok dari jauh. Masjid Khaif tu dekat yang sebenarnya, tapi oleh kerana sistem jalan dia tu kena pusing sana pusing sini. Ramaha bisab'i hasayatin yukabbiru ma'a kulli hasad. Nabi kita melontar 7 biji batu. Setiap kali lontar dia bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maknanya kita ada satu lubang, satu jamrah, ada 7 kali takbir. Thumma yansarifu zatal yasari ila batnil wadi. Kemudian lepas dia melontar tu, dia pergi ke belah kiri. Dia kata ada wadi situ, ada wadi tu ada lembah. Sekarang ni ada apa, ada semen. Tak boleh, yang pentingnya kita ambil sudut. Lepas melontar kita pergi belah kiri. Apa Nabi buat? Fayaqifu, Nabi kita berdiri. Wa yastaqbilul qiblata, dia menghadap ke arah kiblat, rafi'an yadayhi, mengangkat 2 tangan. Dia berdoa panjang. Lama mana panjang? Kita tengok dalam syarat nanti. Itu cara dia. Wa kana yutilul wuquf, kemudian dia berdiri lama sekali. Dia bukan nak cepat-cepat, nak gopoh-gopoh, nak siapkan melontar je. Kita melontar cepat-cepat, balik. Nabi kita lepas melontar, dia berhenti lama. Sudah dia doa, summa yarmi tsaniyah bisab'i hasayatin. Kemudian Nabi kita pergi pula ke jamrah yang kedua, dia melontar pula 7 kali dengan bertakbir setiap kali lontar. Kemudian dia pergi pula di sebelah kiri juga, ke depan sedikit, Nabi kita berdoa. Ada tadi juga. Thumma, kemudian dia pergi kepada ya'til jamrah allati 'indal 'aqabah. Asalnya gitu nama. Jamrah yang duduk di tepi jalan, tepi lorong Bukit Aqabah. Nabi kita melontar 7 biji batu dengan bertakbir setiap kali lontaran. Thumma yansarifu wa la yaqif. Lepas lontar dia pergi terus ke kemah dia. Dia tak berhenti, tak duduk berdoa di tempat yang tersebut. Dia Zuhri ni, dia putus kat situ. Dia kata apa? Bila Zuhri kata sampai kepada kami dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dia panggil sanad putus. Sebab dia tak jumpa Nabi. Maka kerana itulah di akhir riwayat qala Zuhri sami'tu Saliman, aku dengar daripada Salim yuhaddithu ani bin Umar, mencerita dia, Salim cerita daripada ayah dia. Ayah dia anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithli hadza. Ibnu Umar cerita Nabi buat lagu ni sebab dia yang hadir. Wa kana Ibnu Umar yaf'alu mithla hadza. Ibnu Umar juga telah melakukan apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, wal lafzu lahu, sanad pun daripada Imam Ahmad rahimahullahu taala dalam Musnad. Baik para jemaah sekalian, hadis ini menunjukkan, cerita ini menunjuk kepada apa? Menunjukkan kepada sunnah. Dengar ni hadis dan hajah. Sunnah al-wuquf wa du'a ba'da rami. Maknanya setelah kita melontar, sunat kita berhenti seketika
berdiri menghadap ke arah kiblat dan kita berdoa selepas kita melontar berapa jamrah? 2 jamrah. Jamrah yang pertama dengan yang kedua fi ayyamit tasyrik, pada hari-hari tasyrik yang 3. Mana sama ada kita melontar hari 11, hari 12 atau hari 13. Ini kita kena berhenti. Kena berdoa panjang kat situ. Baik. Sebab itu kita ni nama dia hikayat, cerita fiqh. Sebelum kita pergi ke fiqh, kita nak kenal juga siapakah seorang ulama nama dia Zuhri. Ni siapa-siapa nak boleh hanap sehari 2? Tak, cucu ke? Nak boleh hanap, boleh hanap. Tak boleh cucu, tanda lah. Zuhri ni seorang tokoh ulama hadis yang masyhur. Nama dia Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Shihab. Jadi orang gelar nama dia Ibnu Shihab Az-Zuhri. Dia ambil nama tu. Orang Arab ni dia suka ambil nama tu. Macam Imam Syafi'i. Bukan nama dia Syafi'i. Siapa dia kenal nama Imam Syafi'i? Ya, Muhammad bin Idris. Itu nama dia. Syafi'i itu atuk dia yang keberapa? Dia Syafi'i. Baik, tapi dia ambil Imam Syafi'i. Ambil nama tu. Seorang lagi yang masyhur dalam dunia Islam ni Imamul Ghazali. Imam Ghazali itu nama apa dia? Siapa dia kenal ni boleh umrah pergi nanti. 3 kali Muhammad. Muhammad bin Muhammad. Betul dia. Kita 3 kali juga, tapi ada benda lain. Tak, Muhammad ni campur 2-3 baru jadi Muhammad belaka. Tapi dia punya ekor tu ada ekor lain. Tak. Dia tak ada. Sama juga An-Nawawi macam tu, bukan nama dia. Baik. Muhammad bin Muslim Ibnu Shihab ni al-Imam, tokoh ulama yang besar, seorang penghafal hadis pada zaman dia. Gelarannya Abu Bakar Al-Qurashi Az-Zuhri Al-Madani, yang dia akhirnya dia duduk di negeri Syam. Allahu Akbar. Kata di Abu Zinad, seorang ulama juga, dia menceritakan tentang kelebihan Ibnu Shihab. Dia kata kami berjalan bersama dengan Zuhri menziarahi para ulama. Ziarah ulama. Di tangan dia ada lauh, ada buku daftar, buku catatan. Yaktub, dia tulis apa yang dia dengar daripada ulama, semua dia tulis belakang. Ini kelebihan dia. Semua dia dengar, dia tulis. Kata di Abu Zinad, kunna nadhaq. Oh, racun dia ni. Apa tulis semua benda ni? Tulis yang penting-penting ya. Rupanya lain macam. Sedangkan dia tulis semua, kata di Abu Zinad, kami tulis halal haram, hukum hakamnya. Tapi Ibnu Shihab dia tulis semua apa yang dia dengar. Kemudian bila kami lupa cerita, kita pergi tanya dia balik. Ibnu Shihab, apa dah cerita kita kat sini? Dia pun bagi tahu, buku dalam nota dia ada. Maka kami tahulah bahawa dialah orang yang paling alim di kalangan kita. Kita sekarang ni bila nak pergi belajar, bawa kitab ke tidak? Tidak. Buku nota? Apa pun juga. Imam Syafi'i dia perli kita. Dia kata siapa dia pergi belajar tak bawa buku, tak bawa pen, macam orang pergi tempat mengisahkan tu, tak bawa kandu. Pakai tengok orang nak kisah. Buat anak lain macam je. Tak. Selama kita ni ada rakaman, kita boleh dengar balik. Jadi ada lah alasan kita. Kemudian model lepas lah jawapan. Tapi kena ada. Alhamdulillah nanti tengok waktu kita kuliah tafsir pagi subuh, ramai dia menulis. Tulis. Yang bawa ke tempat saya dia bagi lepas PKP buka, ada yang bawa 3 buku nota, dia tulis. Ni surah ni berapa siri, tulis semua. Dia kata Ustaz boleh semok. Kata kalau boleh semok boleh cetak kita ni. Harap saya nak baca semua. Masya Allah, ada pelajar-pelajar kita yang bersungguh, yang mencatat, kita kata. Sampai sekarang ni pun yang buat catatan rasmi setiap hari ada. Kita kata jazakumullahu khairan. Allah Ta'ala lah balas kepada kita semua insya-Allah. Dan dua tu haji dan hajat doakan semoga nota-nota kuliah tafsir kita tu akan dibukukan insya-Allah. Dah ada pencetak ambil beberapa surah. Dia kata kita nak buat macam tafsir terguru tu. Hak ketek Kelantan pun tulis Kelantan juga.
Dia jadi sejarah. Cuma kita duk mikir nak buat apa nama tafsir. Ada orang kata tafsir Quran PKP. Masa bermula je musim tafsir tu ambil PKP. Kata pilih mohon ayat ni. Kita pernah mulai lah. Kita ada kurungnya PKP tu boleh. Baik. Allahu Akbar. Kata Ibnu Mahdi, aku dengar Imam Malik. Imam Malik ni Imam besar di Madinah. Imam Darul Hijrah. Dia kata, haddas az-Zuhri yawman bi hadis. Zuhri mengajar, Imam Malik dengar. Bila dia bangun, aku pergi pegang tali unta apa ni, tali kenderaan apa ni Zuhri. Aku tanya beberapa soalan. Kata di Zuhri, tastafhimuni. Mu imam sama tanya soalan. Allahu Akbar. Kata di Imam Malik kata, aku tanya ni sebab mu lah orang alim yang aku nak berguru pada kata ini. Masya Allah. Tabarakallah. Jadi tuan-tuan, kita kena belajar. Ilmu ni, kalau kita tak faham dalam kuliah, kena tanya. Yang jadi masalah kita hari ni, di masyarakat, sebahagian masyarakat kita, jadi masalah dia. Dia pergi dengan ustaz mengajar, dia tak faham. Dia tak tanya. Bila dia pergi buat ulasan, di kedai kopi lepas kuliah. Ustaz kata gini. Jadi timbullah fitnah kepada guru. Lahirlah yang kita tak kata, jadi kata. Aku dengar. Dia tak faham. Itu jadi masalah. Yang jadi masalah sekarang ini. Satu lagi masalah yang anda nampak, yang menimbulkan fitnah sebahagian daripada pendakwah ni, apabila murid-murid dia potong video, tak habis. Itu bahaya. Mazhab baru ni nama dia TikTok. Ada. Mana sengih suka ada belakang kali akaun TikTok. Ada. Mazhab TikTok ni dia tak boleh panjang. Gak hukum ni dia ada penjelasan. Bukan kata ya tidak ya. Itu cerita lain. Jadi bila ambil tak habis, menimbulkan fitnah kepada guru. Bila orang buat fitnah, atau guru pula kata ni orang nak sabotah dia. Padahal murid dia yang betul. Allahumma musta'an. Kita kata penting sangat. Kita tanya bila tak faham. Baik, seorang lagi tokoh dalam cerita kita ni, nama dia Salim. Tuan-tuan kena kenal Salim siapa? Salim bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Salim ni cucu kepada Umar. Ada di kalangan anak-anak cucu kita nama Salim? Ada perlu anak lagi? Bersedia. Boleh anak laki-laki bagi? Salim. Ambil nama tokoh besar imam. Seorang imam Al-Hafiz. Orang yang ahli Quran yang begitu hebat. Al-Imam Az-Zahid. Salim seorang yang zahid. Al-Hafiz. Orang dulu kalau tulis Hafiz tu mana hafal hadis, ribu-ribu hadis. Kalau tak hafal Quran dia tak tulis. Yang tulis ni tempat kita ya, Ustaz Fulan Al-Hafiz. Kalau suruh dia baca semua, sebenarnya bukan Al-Hafiz juga. Ramai yang ada pak kita tu Al-Habis namanya. Al-Habis. Boleh CJ hafal Quran. Tapi waktu jadi imam tarawih, duk tengok telefon. Bukan main handphone, duk tengok Quran dalam tu. Mana Al-Hafiz tu? Itu nama dia Al-Habis. Bolehlah si dia khatam Quran. Alhamdulillah lah, nasib baiklah juga. Daripada tidak Al-Habis langsung, berarti kita tua dia tak habis-habis. Tak. Dia ni, Salim ni Mufti Al-Madinah. Besar. Abu Umar gelarannya. Atau Abu Abdullah Al-Qurashi Al-Adawi Al-Madani. Mak dia Walad. Ni dengar ni, Muslimat ni. Walad ni, zaman dulu, zaman pemerintahan Islam dulu, bila ada hamba tawanan, bila diguna oleh penghulu dia, boleh anak, maka mak dia tu nama dia Walad, ibu pada anak. Sebab anak dia merdeka. Jadi mak ni, kalau mati ayah, otomatik merdeka. Dia tak jadi, mak tak boleh jadi hamba kepada anak. Mak tak boleh jadi hamba kepada anak. Tapi anak memperhambakan mak, ada ke dia? Ada. Tuan ada dengar jawab macam tu. Cerita orang lain tu tak? Bukan cerita kita tu. Sebab itulah bila Jibril tanya Nabi SAW, dia tanya, mata sah, bila kiamat? Jibril tanya Nabi SAW. Nabi kata, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'i. Bukanlah orang yang ditanya tu lebih pandai daripada yang bertanya. Maksudnya kita dua ni sama-sama tak tahu, tak ada maklumat. Allah tak wahyukan kepada aku. Jibril pun tak tahu. Maka Jibril kata, minta tanda dia ada? Boleh. Tanda. Boleh tanda.
Nabi kata, pengembala kambing ia tatawaluna fil bunyan. Pengembala kambing buat binaan yang tinggi. Ni kalau bina tinggi-tinggi di negara Arab ni asalnya orang Badui. Orang Badui yang berkaki ayam tak pakai selipar apa dia. Tapi sekarang dia sudah jadi tokel-tokel besar, kan? Bangunan yang tinggi tu. Kemudian bangunan di Kingdom Tower, apa nama di Dubai tu, semua tu bangunan tinggi-tinggi belakang kalau tak pakai kasut lah tu. Asal. Dan Nabi kata, antadidal amatu rabbata atau rabbata. Di antara tanda nak kiamat juga, hamba akan melahirkan tuan dia. Ini cerita. Mana bila berlaku tawanan, tuan dia boleh guna dia punya hamba tu, dia melahirkan anak, anak dia merdeka, mak dia tidak hamba. Jadi mak melahirkan tuan. Tapi kalau ayah dia mati, automatik mak tu kena merdeka. Sebab mak dia tak boleh jadi hamba kepada anak dia. Satu, ada huraian ulama kata, ibu melahirkan tuan sendiri sebagaimana yang kita minta perlindungan Allah Ta'ala daripada keluarga kita, terjebak dengan benda ni, apabila anak menderhakai mak menggunakan ibu. Macam mak dia tu macam hamba dia. Mak buat tu, mak buat ni, mak ni. Mak lagi masjid pun tak boleh. Siapa? Dulu jaga dia. Sudah tua jaga cucu. Banyak macam. Siang kita kata, ada tengah makcik-makcik ni mari pondok tidak. Nak balik ke hutan. Kenapa? Balik jaga cucu lah pula. Kata mak dia jaga cucu. Dulu kita jaga mak dia. Sekarang ni mak dia jaga cucu. Jaga anak dia. Tak apa lagi. Mari sedih. Kata mana? Ayah dia tinggal terus. Itik dia tak ada orang cari. Dia kata letih lah. Dengan ayah itik pun kadang nak ibadat. Baik. Kita balik ke cerita kita lah. Cerita dia ni Walad. Tu mari cerita Walad ni. Kata di Abi Zinad, akan ahli Madinah, orang Madinah tak suka menggunakan ummahatil aulad. Dia kata malu. Penghulu guna dia punya hamba boleh. Tapi oleh kerana kemudian ramai timbul anak-anak daripada Walad ni macam Ali bin Husain, Al-Qasim bin Muhammad, termasuklah Salim bin Abdullah bin Umar ni, maka lepas pada itu ramai pula orang mengambil dia. Jadi kata di para ulama, Salim bin Abdullah ni, dia kata Sa'id bin Musayyib kata, Sa'id bin Musayyib ni seorang, dia panggil ketua ulama Madinah, Sa'id bin Musayyib. Satu hari Ibnu Umar tanya dia, Sa'id, kenapa aku namakan anakku Salim? Kenapa aku nama anak aku Salim? Kata dia, Sa'id tak tahu. Kalau aku ambil nama seorang ulama, seorang sahabat Nabi, nama dia Salim Maula Abi Huzaifah. Salim ni seorang tokoh ulama yang ahli Quran, mana pakar dalam bidang Quran. Salah seorang daripadanya Nabi kata belajar dengan Salim Maula Abi Huzaifah. Jadi alhamdulillah, jadi Salim anak Ibnu Umar ni seorang yang soleh, yang zahid, pakai baju pun yang sangat-sangat murah, tapi seorang yang alim dan faqih dalam bidangnya. Baik, tamatlah dua tokoh yang kita kenal pada hari ini. Maknanya kalau kita nak bernama, Salim kena ada, insya-Allah. Cerita lagi, cerita hak hadis ni pula. Pada hari raya, ingatlah kita hari raya bila kita raya tahun ni? Hari Sabtu yang lalu. Minggu dah lah tadi. Cepatnya lah masa berlalu. Hanya minggu depan pula jadi 2 minggu. Hari raya, Nabi kita melontar Jamrah Aqabah berapa biji? 7 biji. Waktu yang paling afdal sekali waktu pagi. Kemudian Nabi kita lepas dia melontar, dia cukur, dia sembelih, kemudian dia cukur, kemudian dia tawaf haji, tawaf ifadah. Adapun pada hari tasyrik, hari 11, 12, 13 daripada Zulhijjah, maka Nabi kita melontar 3 jamrah. Dia lontar 3 jamrah. Setiap biji batu, setiap jamrah 7 biji batu. Bermula dengan jamrah yang pertama, nama dia jamrah al-ula. Kemudian mari pula jamrah yang kedua, yang ketiga, seperti yang telah kita sebut tadi lah. Cuma waktu Nabi melontarnya selepas zuhur.
Karena itu waktu yang paling afdal sekali kita ambil waktu lepas zuhur. Itu waktu yang paling baik. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, itu sedap tuan-tuan. Haji dan hajah sekalian. Apa nama Iblis? Apa makna jamrah? Baru tahu jamrah. Jamrah itu mana apa? Apa dia makna jamrah? Mana? Bunyi orang ngomong tak tahu jawab. Tak boleh hari kan itu. Apa yang mana jamrah? Jamrah ni maknanya tempat perhimpunan batu-batu. Mudah. Dia kata al-aslu fil jamarat. Kalimah jamrah tu mana? Batu kecil. Kena ingat ni. Jamrah mana batu kecil. Jamak dia jamaratun. Jamarat jamak. Asal dia jamrah. Maknanya jamrah tu disebut dengan mana batu. Kemudian akhir sekali dia sudah menjadi apa? Jadi satu istilah jamrah tu tempat lontar anak batu. Jamrah tempat lontar anak batu. Kita ini pun bila kita kata nak pergi ke mana tu? Nak pergi ke jamrah. Jadi bukan lagi cari syaitan. Memanglah cerita asal tu kita ingat kan. Waktu Nabi Ibrahim kena sekak tu, asalnya Nabi Ibrahim lontar syaitan. Tapi kita ini sudah tak nampak ada syaitan kat situ. Yang adanya kita lontar jamrah. Lontar anak batu. Kena ingatlah tu. Tengok dah gambar. Batu-batu yang dilontar tu pergi ke mana? Gimana batu lontar? Masuk bawah. Lepas tu dia ambil balik. Kalau dia ambil, dia pergi letak balik tempat dia tu. Tak di Muzaifah, kita kutip pula. Taruh kau kan lain berlontar. Cuma adalah kata-kata. Dia kata kata-kata cerita. Dia mengatakan batu yang dilontar, yang dikobok oleh Allah Ta'ala, malaikat ambil kau naik ke langit. Kata malaikat gitu, mana batu tu? Jadi bukit lain pula. Jadi itu tidak tepat lah. Tidak ada riwayat yang sahih. Cuma ada cerita kata batu tu diambil. Kita mana? Wallahualam. Tapi yang sahihnya batu tu ada kat situ yang diambil oleh pekerja-pekerja yang jaga kebersihan. Dia ambil batu, dia bersihkan, dia letak balik di tempat yang orang boleh ambil balik untuk taruhkan. Alhamdulillah. Jadi untuk peringatan kita semua, batu-batu yang kita lontar boleh duduk mana? Yang lebih kalau lebih. Ada lagi dah lebih. Cek dah, nama masuk ke dalam puh apa ni? Puh laju. Sudahlah dia. Dia nak balik tu, atas balik pula susah tu. Jadi kita ingat batu tu oleh kerana batu tanah haram, biar dia duduk di tanah haram, jangan bawa balik. Kita dengan tanah haram ni, apa benda yang boleh kita bawa balik? Tanah Mekah ni berkat ke tidak? Berkat. Madinah? Jadi macam mana kita nak balik barakah Mekah dengan barakah Madinah? Macam mana? Ya? Ni? Mekah kita balik Zamzam, Madinah balik buah kurma. Tapi kurma pun bukan hak beli Madinah saja. Haji dan hajah kena pastikan buah yang kita beli tu kurma yang lahir di bumi Madinah. Jadi lain. Yang Nabi sebut Ajwatul Madinah. Ajwah Madinah. Ada banyak lagi nama-nama kurma di Madinah tu. Nama dia Barni, Safawi, Syalabi. Jadi kita kena tanya, bahasa nak beli tu kita tanya penjual. Kata aku nak kurma yang lahir di sini, yang lahir di Madinah. Sebab ada juga mari luar, mari daripada Qasir, mari daripada kawasan lain tu banyak. Jadi kita nak kurma kita tu sebab kita nak buat balik berkat yang Nabi kita doa. Nabi kita doa, kita berkatan di Madinah betul. Maka penjelmaan dia duduk di mana? Duduk di buah tamar yang lahir di bumi Madinah. Berkat Mekah, kita balik air Zamzam. Alhamdulillah. Adapun orang duk kata mai tak boleh bawa bumi Mekah, tak boleh bawa keluar. Bumi Madinah boleh tak? Tak boleh juga. Ana jumpa satu hari, satu Jumaat, sibuk pakai pegang botol ni. Lagi mana? Dia kata dia dapat ada guide dia lah.
Bapak mari mana terkait. Dia pergi ke kubur bakit, dia ambil tanah. Balik suruh air dia ni. Kita kata awak nak minum air mayat tu. Kubur bakit di kubur yang dibongkar balik. Dia tanam berapa tahun, 2 tahun. Dia jangka mayat dah hancur, dibongkar balik kubur. Jadi tanah tu bertukarlah orang tu. Jadi kita kata pelik-pelik dia punya kepahaman yang tak betul tu banyak macam-macam. Baiklah, benda hal tak betul ni kita betulkanlah. Maknanya kita tahu bahawa kita nak melontar dengan batu yang sangat kecil. Batu kita tu besar mana? Yang kita lontar ni? Besar kaca. Tak, kaca full. Arab kata kaca full. Pak kita macam kaca tanah tu je. Sebab apa? Sebab apa? Hanya batu kecil kita kena ambil. Tak ingat sebab. Sebabnya melontar tu isyarat. Isyarat kepada satu kepatuhan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita nak pergi ambil batu besar, kalau kena kepala orang apa jadi? 2-3 video keluar lepas haji ni dah. Orang pergi melontar plek-plek tu. Kok sore tu pusing dia. Kiau letak. Agak-agak batu tu gimana? Atas kepala dia. Kalau tak kena kepala dia pun. Kalau dia lontar kuat sangat, kena ke dinding tu, pantul balik. Tak masuk dalam jambut. Sebab itulah dalam kursus haji yang kita belajar, haji dan hajah dah belajar dulu, batu tu kita kena lontar biar pastikan dia masuk dalam lubang, bukannya pergi ke dinding. Dinding dia pantul balik. Kalau kuat sangat tong, keluar balik. Jadi boleh jadi jatuh tak kepala orang. Maka batu tu satu batu yang kecil. Yang Nabi kita ajarnya, kita kena baca doa. Doa apa? Mana kena bertakbir bila kita melontar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada doa yang panjang. Ada sebahagian sahabat ni, tanda ni. Dia kata ada sebahagian sahabat Nabi, dia baca doa yang agak panjang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kalau ni waktu tak ada orang boleh lah kita nak baca panjang-panjang. Waktu ada orang tak boleh nak panjang, yang tolak orang. Jadi kita memadailah dengan kita buat tu Allahu Akbar. Ada setengah kitab dia tambah lagi. Rajman lisyaitani wa hizbihi. Kami lontar syaitan dan segala puncu-puncunya. Itu tak ada riwayat yang tambahan. Tapi sekala-sekala nak baca tidaklah menjadi kesalahan. Cuma yang waridnya takbir. Kan Nabi sebutlah hadis kabbara, Nabi kita bertakbir setiap kali melontar. Setiap kali melontar dia bertakbir, kita kata alhamdulillah. Baik, yang seterusnya yang keenam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berdoa. Kita pengalaman hak kita pergi baru ni, ada waktu boleh doa tak? Lama kita duduk. Lepas tu baru mari haji tarik ada. Kalau mari ada kalanya baru nak angkat tangan, mari dah dia. Sahabat-sahabat pengawal kita tu. Kita pun tak reti lah, daripada dulu lagi tak tahu nak kata apa lah saya. Tuan guru, tuan-tuan syekh, mufti dia ajar kepada kita suruh berdoa. Pengaruh keselamatan boleh pula suruh halau orang. Tapi anda rasa bukan arahan jangan sangat. Baiklah kalau orang berduyun-duyun mari nak lontar, tiba-tiba dia kita berhenti. Mungkin bahaya untuk kita. Nah, tapi ni tak ada orang pun. Sebab tu bila polis rampas bendera Tuan Haji kita tu, kawan dia pula marah ke dia. Les tahu kita. Mana kenapa awak buat kasar macam tu? Sedangkan orang sedang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, macam mana kalau kita dia ambil benda kita kata ya Allah, ambillah tindakan kata orang ni. Kan lupa tangan dia nanya. Semarilah kita sabar. Kita kata tak ya Allah. Biarlah hajat yang aku nak sebut ni, kira engkau dah tahu, kabulkanlah apa yang kita kata. Taklah muhali, engkau tahu dah. Ada juga yang di antara doa yang dibaca oleh sahabat, tanda walaupun lepas dah pun kita pula insya-Allah. Walakin usira an ba'd as-salaf. Sebagai daripada ulama dia tambah doa di antara doa yang dia bacanya, kata belaka Allahumma ij'alhu hajjam mabrura wa zamban maghfura
Jadi kita sama. Allahumma ja'alu hajjam mabrura wa zamban maghfura wa sa'yan mashkura. Itu doa yang masyhur. Mana ya Allah jadikan haji kami ini mabrur. Usaha yang kami lakukan ini diterima. Dosa kami diampun. Maknanya kita dalam masalah hari haji ni, kitanya banyak berzikir, banyak istighfar, banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab haji dan hajjah masih lagi dalam skop wafdullah, tetamu Allah yang belum balik lagi. Satu. Yang kedua, kita masih lagi dalam era musafir. Dakwatul musafir mustajab. Doa orang musafir ini mustajab. Maknanya satu musafir, yang kedua tetamu Allah. Kalau ada lah kawan-kawan kita sakit ke, orang kawan kita kena bala ke, ada apa-apa ke, doa. Doa cakap dia. Angkat tangan duduk kat Kaabah, ya Rabbi, ya Tuhan, keluarga aku sedang sakit sekarang ni. Kita doakan. Itu tak payah tulis-tulis lah. Di setengah orang ni, kalau masuk dalam grup, hari ni kalau seorang letak dalam grup kita tu, ada orang sakit. Semua doa sakit. Kalau ada orang mati, habis pakai tu tepek Al-Fatihah. Satu jadi grup tu kak, dia panggil grup Al-Fatihah. Sedangkan doa tu tidak perlu ditulis-tulis. Bila kita tengok je, kita kata Allahumma firlahu, ya Allah ampunkan dosa orang ni. Kalau kita tengok orang dalam grup kita tu orang sakit, Allahumma ishfi wa anta syafi. Nanti saya bagi risalah adab bila kita tengok orang sakit. Penting adab ni. Sebab haji dan hajjah, bila kita nak ziarah orang sakit, ada doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita beramal dengan sebab doa kita tu sembuh penyakit orang tu. Kerana usaha kita, Nabi kata siapa-siapa yang boleh beri manfaat kepada saudara dia dengan apa cara sekalipun, buatlah manfaat. Sekarang ini kita duduk jauh nak manfaat, nak pergi gosok dia, tak boleh. Doa yang paling mustahab ataupun kita WhatsApp dengan dia, tenangkan hati dia, bolehlah kita buat. Dan kita kata kita juga masih lagi mengikuti perkembangan dia, itu yang baik. Baik, yang seterusnya iaitulah kita dalam masalah haji ini banyak buat apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab Nabi bila dia buat, Nabi kata khuzu anni manasikakum, adalah kamu ambil amalan haji kamu itu daripada aku. Ambil amalan haji kamu itu daripada apa yang aku buat. Oleh kerana Nabi melontar, dia pergi belah kiri, dia doa, kita pun buat juga. Pergi belah sekali lagi pergi doa, dia buat juga. Kalau ada kawan Nabi kita melontar yang ketiga, dia tak doa, kita pun tak sedang juga. Tapi kita ada benda lain pula. Ada apa? Ada selfie pula. Gopo dulu. Ambil gambar dulu. Kita berasa cemah kadang-kadang, bimbang lah ya. Banyak doa kita duduk main gambar-gambar ni. Kadang-kadang rasa kita ni tamu Allah. Rasa malu kita dengan Allah Azza wa Jalla. Terutama sekali ketika sedang melakukan ibadah. Sebab itulah ada travel ni lepas tawaf kan, kubur depan Kaabah, kita ambil gambar. Pakai dulu air bawah tu, kita kata kita depan Kaabah ni. Kalau kita pergi rumah istana tuanku pun, kalau protokol tak suruh berat ke tak berat kita dah ambil gambar tu, tak berani. Jadi kita biar ada etika lah kita di rumah Allah Azza wa Jalla ni. Jangan samalah kita dengan rumah kita sendiri. Maka kata di para ulama, oleh kerana bilangan batu tu 7 biji, satu lubang, jangan ditambah. Geram sebagaimana kau syaitan pun, berhenti sangat tu. Aku tunjuk dah. Batu ada lagi 2 biji, tak, jangan tambah. Kecuali bila berlaku was-was. Baik. Rasa macam 7, rasa macam 6, apa satu lagi. Biar betul-betul tepat dengan angka dia. Bahkan angka ni tak boleh kurang, tak boleh lebih. Kalau lebih dengan sengaja, tak baik. Macam kalau dalam solat, lebih sengaja rakaat, batal. Tapi dalam bab tawaf ni, bab melontar ni, dia cuma kata, Ustaz, saya rasa saya lontar 8 tadi, batal kan tidak? Dia tidak batal. Yang ke-8 tu lara. Lara maknanya tak ada nilai lah. Cuma kalau kita menganggap yang ke-8 tu sunnah, itu salah. Sebab benda tu benda tidak disyariatkan. Kita pergi buat satu benda yang tidak disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka kita buat satu perkara yang salah. Jadi bilangan tu mesti tepat.
Kemudian isu yang seterusnya, dalam bab melontar ni ada kelonggaran. Kalau kita tak boleh pergi, kita boleh wakil. Boleh wakil. Jadi ada juga imam kita yang wakil lah. Suami boleh pergi, isteri tak boleh pergi. Dia wakil kan? Wakil. Cuma cara nak wakil tu macam mana? Cara wakil mengikut yang paling baik, yang paling afdal. Kita kena buat 1, 2, 3. Mana kita lontang untuk kita dulu 1, 2, 3. Pusing balik. Ini untuk orang wakil pula. 1, 2, 3 pula. 3 jam pula. Oleh kerana undang-undang sekarang, peraturan sekarang ni, tak benar kita yutan balik. Oh, nak patah balik. Bukan senang. Dia boleh. Mungkin lepas yang pertama, tak lepas yang kedua. Kalau tidak kena turun bawah, pusing balik, bawa jambatan, naik balik. Bukan satu benda yang mudah. Sebab itu ada pandangan ulama fatwa mengatakan bahawa setiap lubang jamrah itu satu ibadat yang khas. Ibadat mustaqil, ibadat yang tersendiri. Maka kita boleh lontar satu tempat. Kita lontar untuk kita, kemudian kita niat, ni untuk isteri contohnya, atau mak kita, atau 3 orang wakil kita. 7 orang ni. 7 yang kedua pula niat untuk orang ni. 7 yang ketiga pula niat untuk orang ni. Itu dibenarkan. Jadi kalau kita rasa payah, kita ambillah pandangan yang kedua tadi, yang lebih senang dengan suasana yang ada pada kita ini. Kita kata Alhamdulillah. Jadi para jemaah sekalian, itulah cerita kita. Cerita melontar, hikmat melontar untuk apa? Boleh tak kalau haji dan hajat kongsikan apakah hikmah melontar? Siapa dia nak pergi? Ya Allah, Haji Madlan, hikmah melontar sikit. Menjam sifat-sifat buruk dalam diri. Mana kita rasa nak buat sikap berdaya diri. Itu pandang. Baik, boleh ni? Sila. Mengikut apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2. Yang ketiga, kata tak apa. Buang ego, jalan jauh, menunjukkan kepatuhan. Barakallah. Ada lagi? Terus kata. Terus. Maknanya dalam hadis, ada hadis diriwayatkan bahawa innama ju'ila tawaf bil bait. Tawaf di Baitullah 7 kali. Sa'i 7. Melontar 7. Berjalan jauh tak satu boleh hadis. Liiqamati zikrillah, semuanya untuk mengingati Allah Azza wa Jalla. Artinya menunjukkan kepatuhan kita kepada Allah. Kita pergi melontar walaupun batu besar ni, kalau kita tak puas hati lah nak lontar dengan batu kecil, tapi itu menunjukkan kepatuhan, menunjukkan kita tu akur kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Maka kita buat apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itulah dipanggil hikmat melontar. Kita boleh perluaskan lah. Nak buang ego dalam diri, nak buang kita punya lemak-lemak untuk berjalan jauh, sampai kita ini boleh lakukan semua. Tapi yang besar sekali, kita kena ingat syiar. Dia panggil syiar, ialah syiar ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Tak ada melontar tempat lain, ia boleh pahala. Tak ada. Bercukur tempat lain, boleh pahala. Ada ke tak ada? Tak ada. Bercukur di sini je. Waktu selepas kita tahallul, cukur untuk ibadat. Apa lagi? Pusing tawaf di Kaabah je yang ada ibadat. Pergi pusing masjid ke? Kenapa ada pusing masjid tu 7 kali? Datang. Ni orang sibuk lagi takut pergi pusing masjid. Ada di Hulu Kelantan tu, ada masjid baru takut pergi tawaf tu. Tak jadi. Tak, yang jadinya mana? Kaabah. Masa tu Nabi sebut tawaf, sa'i, melontar, liqamati zikrillah, semua itu untuk mengingati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, tamatlah perbincangan kita. Hikayat ni insya-Allah kita sambung lagi. Ada lagi hikayat lain dalam bab lain pula insya-Allah. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.